Salam sejahtera Tuan, nama saya Chu Zanwei, nombor metrik 10 DKM 20F1117. Hari ini saya nak buat presentation tentang fungsi selat melekat sebagai gelanggang kepelbagaian. Terangkan peranan yang dimainkan oleh selat melekat sehingga dianggap sebagai gelanggang kepelbagaian masyarakat majmuk di Malaysia. Ikatan perkahwinan dan jaringan asimilasi telah membentukkan komuniti baru bagi masyarakat Cina yang dikenalkan sebagai Baba dan Nyonya. Kalangan masyarakat India pula proses yang sama membentuk komuniti Chiti. Suku kaum orang Melayu seperti orang Jawa, Banjar, Mandaling dan sebagainya yang pastinya mempamerkan pelbagaian budaya dan adat resam keturunannya. Suku kaum Melayu seperti Hakka, Kantonis, Hainan, Teochew dan sebagainya. Suku kaum orang India seperti Malayalam, Punjabi dan sebagainya. Pembentukan masyarakat majmuk pada era kolonialisme Inggeris. Selat Melaka merupakan salah satu lokasi yang terkenal pada suatu ketika dahulu. Hal ini kerana tempatnya yang strategi dari segi pengangkutan dan perhubungan laut. Lokasi Melaka di Selat Melaka terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Selat Melaka menjadi lautan perkapalan dan utama lautan Pasifik dan lautan Hindi. Lokasi tersebut memainkan penting baru pembangunan ekonomi negara pertumbuhan pesat di Asia. Contohnya, negara China, India, Jepun dan Korea Selatan serta negara Asia khususnya Malaysia, Indonesia dan Singapura. Selat Melaka merupakan peranan yang penting untuk memisahkan semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera di Indonesia. Itu sahaja untuk presentation saya. Terima kasih Encik. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amirah Haikal bin Muhammad Anifah. Nombor kad metrik saya 10 DKM 20F 1124. So, pada hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk kita iaitu bagaimana kedudukan geografi memainkan peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun-tamadun di dunia. Kedudukan geografi. Kewujudan pelabuhan yang strategik dan kawasan yang terlindung dari angin monsun akan menjadikan kawasan tersebut sebagai tumpuan perdagangan. Sejarah telah membuktikan bahawa kedudukan geografi memainkan peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun, bentuk muka bumi dan juga kemudahan perhubungan. Ini adalah contoh yang memperlihatkan peranan kedudukan geografi. Yang pertama kita ada China dan yang kedua kita ada Pelabuhan Melaka. Okay, untuk contoh yang pertama iaitu China, interaksi antara tamadun asing pesat berlaku kerana terdapat laluan sutera yang digunakan iaitu jalan darat dan juga jalan laut. Laluan perhubungan ini telah menyebabkan China mampu menjalin interaksi dengan negara Arab sejak tahun ketiga Masihi lagi. Okey, untuk laluan sutera darat ini telah menghubungkan China dengan Khorasan, Samarkand, Xinjiang hingga ke Peking. Bagi laluan laut pula, merantasi Laut Arab ke benua kecil India, Kepulauan Melayu hingga ke Canton di tenggara China.
Laluan ini membolehkan kedua negara ini berinteraksi dan menjalankan aktiviti perdagangan. Terdapat catatan yang mengatakan bahawa kapal-kapal Cina telah sampai di Teluk Parsi dan berdagang di Pelabuhan Siraf pada 5 Masihi. Untuk contoh seterusnya, yang kedua tadi ialah Pelabuhan Melaka. Bagi Pelabuhan Melaka, kedudukan geografinya strategik dan kawasan yang terlindung dari angin monsun menjadikan pelabuhan ini tempat tumpuan dan persinggahan para pedagang. Selain itu, semasa singgah di pelabuhan ini, para pedagang telah menjalankan aktiviti perniagaan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, rakan saya Chu akan meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum dan selamat petang kepada Encik. Nama saya Muhammad Amran Syamil bin Marzuki. Nombor kad matrik saya 10DKM 20S1042. Daripada kelas DKM5B. Okey, subjek ini MPU 21032, Penghayatan Etika dan Peradaban. Okey, tajuk saya untuk pembentangan yang nombor 2 iaitu kesan sudut imperialisme dan kolonialisme hasil daripada pembentukan hasil masyarakat majmuk era kolonialisme Inggeris. Sekitar ratusan ribuan tahun yang lalu, ada beberapa negara yang melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang bertujuan yang sangat jelas untuk menguasai dan memperluas wilayah mereka. Beberapa negara yang telah dijajah telah diambil sumber alam mereka maupun manusia. Pengertian imperialisme merujuk pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara-negara kaya dan berkuasa mengawal dan menguasai negara lain yang dianggap mundur dan miskin dengan tujuan mengeksploitasikan sumber-sumber yang ada di negara tersebut untuk menambah kekayaan dan kekuasaan negara penjajah. Okey, seterusnya. Pengertian kolonialisme adalah satu bentuk pemerintahan atas sesebuah wilayah atau negeri lain atau satu usaha untuk mendapatkan sesebuah wilayah baik melalui kawasan atau dengan cara perdamaian. Usaha terdapat pelbagai cara, iaitu mendapatkan dengan wilayah biasanya melalui penaklukan. Seperti yang kita telah terjadinya di Malaysia, British telah menakluk dan menawan di tempat-tempat negeri silat untuk mendapatkan dan mengawal hasil untung keuntungan mereka sendiri. Selain itu, kronologi kita dapat dilihat melalui penjajah-penjajah yang terdahulu yang dimulai dengan Portugis pada tahun 1511 hingga 1641, Belanda 1641 hingga 1824, British 1824 hingga 1941 dan 1945 hingga 1957, dan Jepun di antara 1941 hingga 1945. Okay, di sini kita dapat lihat iaitu negara kita dijajah selama 446 tahun bermula daripada 1511 hingga 1957. Di Malaysia terdapat pelbagai hasil keuntungan yang cukup lumayan dari hasil hutan dan laut. Setelah tanah Melayu dijajah oleh British, hasil bumi Melayu telah terjejas dan teruk. Terdapat pelbagai faktor kedatangan mereka, iaitu yang pertama ialah mendapatkan bahan mentah. Seterusnya, yang kedua, menguasai kawasan-kawasan yang mempunyai bahan mentah. Ketiga, menguasai pentadbiran Melayu. Yang keempat, kedudukan geografi tanah Melayu yang baik kerana tanah Melayu berada di garisan khatulistiwa. Yang kelima ialah tanah Melayu sesuai untuk menjadi pangkalan tentera kerana di tanah Melayu ini terdapat pelbagai tempat-tempat yang orang nak katakan begitu sesuai untuk cuaca dan iklim untuk menjadikan tentera. Sebelum campur tangan Inggeris di tanah Melayu, Sultan berkuasa mutlak mengurus dan memerintah hal-hal pentadbiran negara. Tetapi selepas kedatangan negara Inggeris ke tanah Melayu, kuasa-kuasa raja dan sultan terjejas.
Begitu juga dari aspek pemerintahan dan pentadbiran, dahulunya diterajui oleh orang Melayu. Namun British telah mengambil daripada mereka dan menggunakan untuk hasil untuk keuntungan diri sendiri. Bentuk ekonomi di Malaysia dan di Asia Tenggara bersifat sadar diri telah berubah ke sektor berorientasikan perdagangan dan ekspor. Dengan pengenalan tanaman baru seperti teh, tebu, kopi, getah dan nanas. Sektor ladang perlombongan dan perindustrian juga diperkenalkan pemodal Eropah yang mempunyai modal yang banyak. Banyak kawasan perladangan yang besar telah diterokai. Tenaga buruh dibawa dari China dan India bagi memenuhi permintaan tenaga buruh yang tidak mencukupi. Seterusnya, kesan sosial. Kesan sosial campur tangan British di tanah Melayu ialah kemasukan orang Cina dan India secara beramai-ramai ke tanah Melayu. Kemasukan orang Cina dan India telah menimbulkan pelbagai masalah yang dihadapi. Antaranya, masalah yang ditimbul ialah masalah jenayah yang berleluasa, khasnya di negeri-negeri perlombongan, iaitu di negeri Perak, Selangor dan negeri Sembilan. Kumpulan orang Cina berbeza mewujudkan ahli kongsi gelap untuk menjaga kepentingan masing-masing. Kongsi gelap ini ditubuhkan untuk mempertahankan kawasan. Antara kumpulan yang didengari daripada kongsi gelap iaitu Asan dan Gigin. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesan ini bertujuan untuk memperluaskan pengaruh dan mengukuhkan wilayah mereka. Objektif kuasa asing iaitu orang barat taklukannya adalah sama. Cuma cara dan bentuk perluaskan kegiatan mereka berbeza. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah bersama-sama dan bertanggungjawab untuk menyemai benih perpaduan dalam diri setiap individu. Moga usaha yang telah dilakukan oleh pemimpin yang terdahulu dihargai oleh kita dan terus memupuk sikap bersatu padu tanpa mengira latar belakangnya. Oleh itu, marilah kita sama-sama menghayati slogan kata iaitu bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, dalam usaha meningkatkan lagi kesedaran kita tentang pentingnya hidup bersatu padu. Selamat pagi, nama saya Santiago Raja, registration number NDKM 30F1091. Sekarang saya akan membentang tentang soalan 4 iaitu fungsi selat Melaka sebagai gelangan kepelbagaian dan subset soalannya iaitu soalan 4D. Terangkan 4 cara untuk mengekalkan keharmonian rakyat Malaysia seperti zaman keagungan Melaka. Isi pertama saya adalah lebih menaiktarafkan keselamatan yang baik. Seperti zaman keagungan Melaka, Temunggung dan Laksamana diberi tugas untuk menjaga laut dan bandar. Dan apabila rakyat melihat ini, mereka berasa lebih selamat dan bergembira. Seperti itu, Malaysia sekarang boleh menggunakan CCTV. CCTV di tempat yang banyak berlaku jenayah, iaitu seperti rompak, culik, aksiden dan sebagainya. Dan Malaysia juga boleh menggunakan Future Crime Prevention System yang diperkenalkan di UN. Future Crime System ini boleh mengelakkan jenayah berlaku sebelum berlaku. Stop crime before it even happens. Akan menjadi lebih efektif kepada negara kita. Okay. Hukum yang ketat tetapi adil, strict but fair law, seperti negara Saudi Arabia atau Dubai, di mana negara tersebut jenayah crime is very less, banyak tidak berlaku sebab hukuman di negara tersebut terlalu ketat. So, bila hukuman yang ketat, rakyat tidak akan melakukan kesalahan. Isi kedua saya, kadar cukai yang berpatutan. Seperti zaman keagungan Melaka, tugas ini dibuat oleh Shah Bandar. Zaman moden ini, pegawai yang tertentu perlu mengawalkan dan menaiktarafkan, menstabiliskan ekonomi negara kita. Seperti contoh negara Germany pada masa World War II, disebabkan ekonomi mereka terjatuh
merupakan one of the faktor mereka memulakan World War II disebabkan ekonomi mereka terlalu teruk. Kalau ekonomi dan cukai yang stabil boleh mewujudkan harmoni yang baik. Sebagai contohnya, mengambilkan negara Switzerland dan Germany sekarang, ekonomi mereka menjadi sangat stabil dan rakyat di sana merasa harmoni, berhidup dengan harmoni dan gembira dan selamat disebabkan cukai yang berpatutan dan stabil, ekonomi negara yang stabil. Isi yang ketiga saya adalah merancangkan lebih banyak aktiviti sosial. Dengan mengadakan lebih banyak aktiviti sosial, secara tidak langsungnya akan mewujudkan perpaduan antara semua kaum di negara kita. Dan bila mempunyai perpaduan, rakyat akan lebih senang bekerjasama dan membantu satu sama lain. Contohnya, pada zaman 2021 di Shah Alam, rakyat seluruh negara membantu mangsa banjir dengan memberikan makanan, membantu mereka menyediakan tempat tinggal, memberi dana wang, membersihkan rumah mereka, tak kira bangsa dan agama. Jika rakyat yang bersatu akan lebih memudahkan negara kita menjadi negara taraf satu, taraf pertama dan memajukan negara kita dengan lebih baik. Isi yang ke-4 iaitu rakyat perlu lebih mematuhi rukun negara kita, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Saya akan memberikan lebih terperinci untuk rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Rakyat pada zaman Kakula Melayu maka lebih mengutamakan raja mereka dan negara mereka sehingga tahap mereka bersedia untuk mati atau melawan atau berperang untuk negara mereka, untuk melapar. Kalau rakyat Malaysia mempunyai jasa seperti itu, berpatriotik seperti itu, negara kita boleh menjadi seperti negara Melaka pada zaman Kakula Melaka. Yang itu saja daripada saya. Terima kasih.